شريك له إله واحد شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui beberapa rukun daripada rukun-rukun solat, iaitu i'tidal, tumaninah, dan juga melakukan sujud 2 kali berserta dengan tumaninah di dalam sujud 2 kali tersebut. Maka kita menyambung pada hari ini apa yang dikatakan oleh pengarang Al-Hadi Ashar Al-Julusu baina sajdataini As-Sani Ashar At-Tu'maninatu fihi. Rukun solat yang ke-11 ialah ialah duduk di antara 2 sujud. Dan yang ke-12 ialah tu'maninah di dalam duduk tersebut. Jadi kita sedia maklum bahawasanya duduk di antara 2 sujud ini merupakan di antara rukun sembahyang. Kalau kita meninggalkannya maka tidak sah kita punya sembahyang, ataupun tidak sah rakaat kita tersebut. Dia ada tata cara kalau mana kita tertinggal salah satu daripada rukun-rukun yang telah disebutkan sebelum ini. Tapi itu kita tinggalkan terlebih dahulu kerana pembahasannya agak panjang. Cuma yang penting untuk kita ketahui adalah kalau andai kata kita sedang melakukan sebuah rukun, contohlah kita sedang sujud, tiba-tiba dalam sujud kita tersebut kita ragu sama ada kita dah buat rukuk ke belum, maka dalam hukum mengatakan kita wajib untuk kembali melakukan rukuk. Wajib untuk dia kembali melakukan rukuk, baru sah dia punya i'tidal, baru dah sah sujud dia. Kalau rukuk tak sah, i'tidal tak sah, sujud pun tak sah. Pasal itu daripada syarat rukun tersebut. Syarat dia adalah mestilah telah sah sebelumnya. Baik, kemudian di dalam duduk di antara 2 sujud ini, ia juga merupakan rukun pemisah. Bermakna seseorang tidak boleh memanjangkan duduk di antara 2 sujud, kerana dia pemisah antara 2 sujud. Bila kata pemisah, bermakna ia tak boleh lama. Berapa kadar lama yang diberikan? Kadar membaca tahiyat akhir dan juga zikir yang disunatkan ketika duduk. Jadi kalau dia lebih daripada kadar tersebut, lebih daripada kadar, contohlah kita baca itu semua mungkin makan masa 1 minit tak, dan dia duduk tu lebih daripada 1 minit, maka batallah sembahyangnya tersebut. Dia tak sah, tak boleh untuk dipanjangkan rukun tersebut. Melainkan kalau dia ada uzur, dia ada sebab kaki dia sakit, dia tak boleh nak sujud pada mendadak sedemikian, dia kena tunggu sekejap baru dia boleh sujud, maka tak mengapa untuk dia panjangkan, kerana dia ada uzur. Tapi kalau dia tak ada uzur, maka tidak sah. Kemudian di antara syarat duduk lagi adalah hendaklah dia tidak bangun kerana urusan yang lain. Sama juga dengan perbuatan-perbuatan rukun yang lain. Kalau orang itu daripada dalam keadaan berdiri dia nak rukuk,
Tapi sebelum dia nak rukuk tu, tengah-tengah berdiri, dia nampak duit dia terceceh daripada kocik dia keluar. Kocik berlubang keluar duit. Mata dia nampak, alamak duit aku RM50 jatuh. Jadi dia sekali arung angkat, sekali arung rukuk, maka tidak sah. Dia kena buat apa? Dia kena diri balik, rukuk betul-betul. Tapi kalau dia terbalik, dia memang rukuk, tiba-tiba nampak ada duit dia jatuh, dia nak ambil sekali, maka tak mengapa. Pasal dia memang tunduk asalnya untuk rukuk. Sama juga dengan orang yang melakukan sujud tilawah. Dia nak lakukan sujud tilawah, tiba-tiba baru sampai nak tunduk ni, dia rasa tiba-tiba malas nak sujud. Tiba-tiba dah alang-alang tunduk, aku dah bungkuk ni, rukuk sekali lah. Maka tak sah. Tak sah dia punya rukuk tu. Dia kena buat apa? Kena bangun balik dan rukuk betul-betul. Begitu juga dengan si imam. Kalau anda kata si imam ni, contohlah, imam lepas baca ayat tilawah, dia tak sujud. Contohlah dia baca surah Al-Alaq. Kita dengar, wasjud waqtarib, kita dengar. Tiba-tiba kita ingatkan dia nak sujud. Tiba-tiba dia rukuk. Bermakna imam tinggalkan dia punya sujud tilawah. Bila imam tak buat, makmum tak boleh lawan taukid. Makmum kena ikut imam. Kalau makmum buat juga, batal sembahyang si makmum tu. Tak boleh lawan. Dan kalau imam pula buat, makmum kena ikut juga. Tak boleh lawan taukid juga. Kena ikut si imam. Kena ikut. Imam tak salah lah. Tapi kita kena tahu, kena tengok keadaan. Cuma kalau ikut kita tahu, memang dia baca ayat tilawah, tiba-tiba dia sujud, maka kena ikut. Wah, memang terang. Baik, walaupun hukum asalnya sunat, tapi kerana imam buat, kita wajib ikut. Baik, kemudian, tiba-tiba bila imam tu, kita ingatkan dia nak sujud tilawah, tiba-tiba dia rukuk. Dia pula rukuk. Si makmum ingat, si imam nak sujud. Jadi makmum bila nak sujud tilawah, jeling, si Pak Imam tak turun lah. Pak Imam rukuk. Si makmum alang-alang dah rukuk, dah bongkok, aku rukuk sekali. Maka tak sah makmum punya rukuk. Makmum kena diri balik, rukuk balik. Pasal makmum punya tunduk tu untuk sujud tilawah, bukan untuk rukuk. Jadi bila dia nak buat, dia nak kena niat kerana perbuatan tersebut. Sama juga dengan iktidal. Orang dia tengah rukuk, tiba-tiba ada barang jatuh. Kelepak, terbangun dia. Tu dah bilang alang-alang bangun, aku iktidal sekali. Maka tak sah. Sama juga. Dan juga kias pada benda-benda yang lain. Termasuk dengan sujud. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Begitu juga duduk di antara sujud. Dia tiba-tiba terkejut. So dia duduk. Dia pun alang-alang dah duduk ni. Penat nak duduk balik, nak sujud balik. Dia pun duduk terus. Maka duduk dia tak sah. Dia kena sujud balik. Duduk betul-betul. Niat bangun daripada sujud itu untuk duduk. Bukan untuk benda yang lain. Jadi ini yang kita nak kena faham. Bahawasanya dua perkara, bila kita berkenaan dengan rukun, kita tak boleh melakukan rukun tersebut dengan niat yang lain. Ia sama juga kalau kita melakukan tawaf. Kita tawaf ni sedang jalan, tapi mata ni ada mencari kita punya beg jatuh. Maka kita punya langkah tu dah tak sah tau. So that step tu tak sah, so kita kena boostan balik untuk bayar balik yang step yang kita langkah tu kerana cari barang. Tapi kalau tak boleh boostan, bermakna kita kena tambah lagi satu pusingan. Kena tambah. Kena ingat kerana ada orang dia nak tengok dia punya tour group mana, dia cari. Ni dah langkah ni. Ni dah langkah ni. So di step 7 ke 8 step ni dah langkah. Orang push ke, orang tak push ke, dia dah langkah. Maka ini step ni dah tak sah. Pasal dia berniat tu bukan untuk niat tawaf, tapi niat cari orang. Dah lain niat, maka tak boleh. Bukan tak boleh, bermakna that step tu tak sah. Dia kena bayar balik atau batal balik. So baik, pada berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, so dia mestilah niat kerana untuk melakukan bangun daripada sujud, untuk melakukan duduk antara dua sujud. Yang kedua mesti ada tu'maninah. Yang ketiga telah sah yang sebelumnya. Baik. Kemudian yang keempat, bila mengarang membicarakan berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, harus yang kita ingat satu perkara. Hukum duduk, hukumnya adalah wajib. Tapi cara duduk, hukumnya sunat. Itu kita kena ingat. Hukum duduk wajib. Bila mana kata duduk bermakna, mohon maaf, punggung kita ni dah stable. Dah stable di atas muka bumi ataupun di atas kerusi. Jadi kalau punggung kita ni belum lagi menetap, belum tetap lagi atas muka bumi, kemudian kita dah sujud balik, maka duduk kita tak sah. Jadi bila membicarakan berkenaan dengan duduk, hukum duduk hukumnya wajib, tapi cara duduk itu hukumnya sunat. Sama juga dengan tahiyat akhir. Duduknya, hukum duduk ketika tahiyat akhir, hukumnya adalah wajib, tetapi cara duduk yang kita panggil dengan duduk tawaruk.
Tawaruk tu bermakna punggung berada di atas bumi, kaki kiri menyilang ke kanan. Itu namanya tawaruk. Tapi kalau dia terbalik, dia punggung atas bumi, kaki kanan menyilang ke kiri, maka dia tak dapat pahala tawaruk. Itu bukan namanya tawaruk. Subhanallah. Kenapa saya nak kena emphasize on this thing adalah kerana kadang-kadang kita apabila sembahyang berjamaah, kita punya saf sempit. Bila mana saf kita sempit, kita nak kena pakai akal kita. Kalau kita duduk tawaruk, bermakna punggung kita bukan atas bumi, atas kaki orang sebelah. Member kalau kena ada gout, member kalau ada kencing manis, kau duduk ke atas kaki dia, memang kena tempiling. Memang tak kena tempiling. Maknanya kita dah menyakiti kaki orang sebelah. Kita pula memang aku tak pedulilah, aku nak buat sunat, aku lenyitkan juga. So kita tak dapat pahala pun kita buat tu. Dapat dosa lagi pasal menyakiti hati orang mukmin. Jadi daripada sembahyang berjamaah tu kita nak jaga pahala, tiba-tiba kita fail, buat balik dosa lagi. Baik-baik dapat 27, jangan kata 27, habuk pun tak dapat. Pasal kita sakiti orang sebelah. So kalau saf tu sempit, kita duduk macam duduk antara dua sujud. Pasal cara duduk hukumnya sunat. Duduk dia yang wajib. Kalau kita kata, ustaz kaki saya ni lenguh betul, saya tak boleh duduk antara dua sujud, tak boleh duduk duduk seperti tahiyat akhir, duduk tawaruk pun tak boleh, saya cuma boleh duduk bersila. Sah tak? Sah. As long as punggung kita memang tetap atas muka bumi, dia tak goyang-goyang. Kalau belum stable, maka itu bukan namanya duduk. Subhanallah. Jadi tu yang kita kena ingat. Cara duduk hukumnya sunat, tapi duduknya itu yang wajib. Jadi sama juga pengarang mengatakan bahawasanya rukun yang ke-12 sebenarnya sebahagian daripada rukun yang ke-11, iaitu mesti ada tu'manina ketika duduk di antara dua sujud. Bila kata tu'manina, bermakna dia mesti duduk stable, tetap tak bergerak kadar subhanallah. Bermakna dia mesti bangun, duduk, stay. Kadar minimum subhanallah. Itu minimum requirement, kadar subhanallah. Kalau tak nak baca zikir, bermakna dia kena duduk tu minimum kadar subhanallah, baru dia boleh sujud. Kalau dia belum sampai pun, macam ada spring, dia bangun sujud, dia duduk, toing, bangun balik, maka dia tak ada berhenti kat situ, maka itu tak ada tu'manina, maka duduk antara dua sujud tak sah. Bila duduk antara dua sujud tak sah, sujud yang kedua pun tak sah, dan rakaat yang berikut atau rukun yang berikutnya juga tidak sah. Subhanallah. Jadi kita akan insya-Allah sambung pada minggu hadapan. Besok ditiadakan kerana saya ada urusan, jadi kita akan sambungan rukun-rukun solat ini pada minggu hadapan insya-Allah. Bagi soal asli dan tasbih kafaratul majlis. Kalau kita ragu-ragu dalam sujud ke rukuk ke boleh sujud dengan sujud sawi. Ragu-ragu depend. Kalau kita tengah bangun tu, kalau kita tengah nak bangun daripada rakaat tu masih ragu-ragu, walaupun sampai rakaat yang berikutnya, sampai kepada rakaat berikutnya masih ragu, maka kena sujud sahwi. Tapi kalau sebelum bangun tu dah yakin, oh tak, aku ni yakin ini betul rakaat keempat, maka tak payah sujud sahwi. Tapi kalau kita tak pasti, ini ragu ke tak, ini aku dah yakin ke tak, nak play safe, tak apa, tak sujud sahwi pun sah. Pasal sujud sahwi tu sunat. Kalau kita buat sujud sahwi bukan pada tempat yang kena sujud sahwi, batal sembahyang. Lagi parah. Kita tak sure, aku tadi tak baca surah, tiba-tiba kita pun nak sujud sahwi, maka batal sembahyang. Pasal sujud sahwi tu dia hanya disunatkan kalau meninggalkan perkara-perkara yang disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau tak kena sunatkan, kita sujud, batal sembahyang. Jadi kalau kita tak sure, lebih baik tinggalkan. Nanti sembahyang pun tak sah. Itu saja. Amin 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 ya rabbal alamin. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.